Mungkin nafas dia tu masa tersangkut agaknya. Dia sebab tu muka dia dah jadi biru dah. Alhamdulillah guys. Kebetulan jiran-jiran masih ada kat situ. So tuan ni teruslah minta jiran-jiran ni tolong angkat ayah tiri dia ni, dudukkan dekat atas kerusi. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Welcome back guys to Malam Mistik. Korang apa khabar semua? Aku harap korang sihat-sihat sajalah ya. Mana-mana kawan yang terkena COVID tu ataupun kurang sihat tu, aku doakan korang semua ni cepat-cepat sembuh. Pertama sekali aku nak minta maaf kat korang sebab dah lama tak upload cerita. Cerita baru ni. Aku nak cerita sikit lah, komen masa korang sikit kenapa aku tak upload cerita dan apa sebabnya. Ada dua sebab guys. Yang pertama, aku memang sibuk gila dengan kerja aku. Kena outstation sana, kena outstation sini. Kadang-kadang tempat aku outstation tak ada internet. Kan, kadang-kadang tak sempat nak bawa kamera. Sampai tak sempat langsung aku nak buat recording. Bukan cerita tak ada cerita tapi tak sempat nak buat recording. Yang kedua pula sebabnya sebab aku punya kamera ni, aku punya kamera mirrorless ni ada masalah sikit. Dia bengong, aku tak tahu kenapa. So nak beli baru memang tak cukup duit lagi. Korang pun tahu aku ni part time YouTuber je, bukan full time lagi. Subscriber pun belum banyak sangat pun. Tapi Alhamdulillah dah 3,000 subscriber. Terima kasih kepada kawan-kawan yang subscribe aku. So aku kena pergi hantar repair dulu kamera aku ni. Ni baru siap ni. So aku tak sabar nak terus rekod cerita baru. So aku nak minta maaf kat korang sekali lagi. Yang mana dah lama tunggu cerita aku, yang dah lama nak tunggu nak tengok muka aku ni. Aku minta maaf sangat-sangat geng. Maaf sangat-sangat sebab lambat upload cerita. So lepas ni kita dah boleh berjalan lancar balik. So Malam Mistik dah boleh diteruskan. Okay. So maaf sekali lagi aku ucapkan kepada semua peminat dan fan-fan aku. Aku tak berniat nak buat korang menunggu. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Kita sambunglah dengan cerita apa yang aku nak sampaikan malam ni. Okay guys, sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita pasal channel aku ni. Yang mana dah pun subscribe dan bantu aku selalu ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kat korang guys. Okay? Aku tahu korang dah lama nak dengar cerita daripada aku. So aku tak nak pun sembang panjang-panjang buang masa korang. Jom layan cerita aku ni guys. Okay, kisah yang aku nak cerita kali ni aku terima daripada seorang mamat ni yang digelarkan nama dia Tuah. Sedap nama dia guys. Tuah macam nama pendekar tu. Dia hantar cerita aku ni melalui Telegram. Tapi sebelum tu dia DM aku dulu kat Instagram. So aku cakap hantar kat Telegram. Dia nak minta aku ceritakan kisah dia ni, kisah keluarga sebenarnya guys. Dengan rumah dia ni kepada korang. Apapun terima kasih aku nak ucapkan kat Tuah ni sebab sudi kongsi cerita kat aku dan kita semua. Okey, berbalik pada cerita Tuah ni. Tuah ni dia ada dua adik-beradik. Iaitu dia, nama dia Tuah, dan adik dia Jebat. Tengok nama pendekar tu. Memang sedap nama dia. Aku suka dengan nama macam ni. Tuah bagi tahu yang dia dengan adik dia ni berpisah daripada adik dia ni bayi lagi, kerana masih kecil lagi. So jarak umur antara dia orang ni pun Tuah tak bagi tahu berapa. Tapi yang dia bagi tahu cuma dia berpisah dengan adik dia masa dia kecil. Lepas je adik Tuah ni lahir, mak bapak Tuah ni serahkan adik dia ni kepada saudara terdekat ayah dia. Atas alasan yang saudara ayah dia ni dah lama mendirikan rumah tangga, tapi belum ada rezeki nak timang cahaya mata. So mak dengan ayah dia ni pun baik hati sangat dan serahkan adik dia tu pada saudara bapak dia tu. Lagipun bapak dia cakap bukan orang lain pun, saudara dia orang juga. Tapi masa tu memang Tuah tak faham apa-apa pun. Dia faham pun bila dia dah besar dah dewasa, barulah dia faham kenapa adik dia ni diberikan kat orang. So daripada kecil lagi ni lah memang Tuah ni dia dah rasa diri dia macam anak tunggal. Tuah kata masa umur dia lebih kurang 4 tahun macam tu, mak dan bapak dia bercerai.
Jodoh mak dengan ayah dia ni tak panjang. Masa tu tuah masih tak faham apa-apa lagi. 4 tahun guys, memang tak faham apa-apa lagi. Kan, budak lagi. So masa umur tuah lebih kurang 7 tahun, barulah mak dia bertemu dengan jodoh baru. So time tu tuah dah ada 2 orang ayah dah. Tuah tak cerita pula apa jadi pada bapa kandung dia lepas bercerai tu. So hidup tuah dengan family dia macam family lain juga. Hidup bahagia je, tak ada apa-apa masalah pun. Sampailah umur tuah dah cecah 17 tahun, lagi sekali tuah dapat cerita sedih yang mak dengan ayah dia nak bercerai lagi sekali. Mak dengan ayah tiri dia ni, apa nak buat? Diorang hanya mampu merancang, tapi Tuhan yang menentukan segalanya. Lepas mak dengan ayah tiri dia berpisah, tinggallah tuah berdua duduk dengan mak dia. Masa tu umur dia lebih kurang 17 tahun. So tuah lah yang jaga mak dia masa tu. Tak lama lepas tu, dalam berapa tahun lepas tu, tuah pun dijodohkan dengan seseorang, iaitu sepupu dia sendiri. Sepupu dia ni adalah anak kepada adik-beradik mak dia, mak tuah ni. Kira tak jauh mana lah jodoh diorang ni. Tapi tuah terima je dengan hati yang terbuka. Lepas dia mendirikan rumah tangga tu, tuah dengan isteri dia pun duduk campur dengan mak dia. Yelah, tuah kan anak lelaki seorang lah tu. Sebagai anak lelaki, dah pun jadi tanggungjawab dia untuk jaga mak dia. So awal-awal perkahwinan tu, memang mak dengan isteri dia tu tak berapa sebulu lah. Saya cakap, biasalah kan bobo kahwin. Ada je lah yang mak dia tak setuju dengan isteri dia, yang isteri dia pula tak setuju dengan mak dia. Macam-macam tu lah. Pernah lah isteri dia ni ajak pindah, tapi tuah tak nak. Sebab dia kata tak sampai hati nak tinggalkan mak dia duduk sorang-sorang kat rumah tu. Lagipun dia anak sulung lelaki, takkan nak lari daripada tanggungjawab. So lama-lama isteri dia ni dah faham dan boleh terima keadaan tuah. Dan tuah juga perasan yang makin lama mak dia maafkan. Dan makin lama mak dia dengan isteri dia ni dah makin rapat. Alhamdulillah. Sampai satu tahap tu, mak dia ni lagi rapat dengan isteri dia berbanding dengan dia. Mungkin sebab tuah ni keluar kerja selalu, wife dia pula kat rumah as suri rumah. So diorang berdua lebih banyak habiskan masa bersama berbanding dengan tuah dengan mak dia. Tiba-tiba guys, pada satu hari, mak si tuah ni bagi tahu yang dia nak nikah balik dengan ayah tiri dia. So terkejutlah si tuah ni. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba je nak rujuk balik. Mulanya tuah tak setuju sebab mak tuah ni, dia pun dah tua, dah tak larat dah nak uruskan diri. Dengan ada sakit urat saraf lagi. So jadi macam mana dia rasa nak jalankan tanggungjawab sebagai isteri nanti kan. So tuah pun bagi tahu mak dia macam tu. Tapi mak tuah tetap berdegil nak juga kahwin dengan bekas ayah tiri si tuah ni. So nak tak nak, terpaksalah si tuah ni dan isteri dia ni relakan juga mak dia ni nak nikah balik dengan ayah tiri dia tu. So proses pernikahan mak dengan ayah tiri dia ni semua ni dibuat dekat Thailand. Antara sebabnya yang tuah bagi tahulah, dia kata kat Malaysia ni banyak sangat urusan dan mak dia sendiri dah tak kuat dah nak naik uruskan segala dokumen perkahwinan dia. Jadi lepas diorang kahwin dalam berapa bulan macam tu, tuah pun putuskan untuk pindah rumah sendiri. Sebab dia rasa mak dia dah ada yang jaga. So tak payahlah dia duduk serumah dengan mak dia lagi. So tak adalah tuah risau sangat sebab mak dia dah ada suami yang boleh tengok-tengokkan mak dia. Masa plan nak cari rumah sewa tu, wife dia dah pesan awal-awal, kalau boleh carilah rumah dekat-dekat dengan rumah mak dia, supaya senang diorang ni nak ulang-alik tengok keluarga. Cari rumah sewa, akhirnya dapat jugalah yang dekat dengan rumah mak dia. Memang dekat sangat. Kalau naik motor tu 5 minit pun dah boleh sampai dah tempatnya dah. So lega jugalah tuah masa tu. Dapatlah dia selalu jenguk mak dengan ayah tiri dia tu. Wife dia pun tiap-tiap pagi mesti keluar belikan sarapan untuk hantar dekat mak dia. Bukan tu je, wife dia siap ambil baju kotor tu kan daripada rumah mak mentua dia tu dan bawa balik ke rumah dan basuhkan pula. Wife pun faham yang mak mentua dia tu pun bukannya larat sangat. Bila malam pula dalam pukul 8 gitu, tuah dengan wife dia akan datang ke rumah mak dia ni untuk jenguk. So lebih kurang macam tu lah rutin kehidupan mereka hari-hari. Maksudnya diorang ni memang jagalah mak dengan ayah tiri dia tu betul-betul. Tuah bagi tahu lepas beberapa bulan mak dia menikah tu, mak dia ni dah mula jatuh sakit guys. So keluar masuk hospital jugalah, kata tuah. Lepas keluar daripada hospital tu, tuah cadangkan supaya mak dia duduk sementara dengan dia dulu.
Senang dia nak pantau. Jadi tuan nakkan mak dia sampai betul-betul sihat, barulah boleh balik ke rumah dia sendiri. So ayah tiri si tuan ni pun memang benarkan je kalau tuan ni nak bawa balik rumah dia dulu. Yelah, dia sedar, dia pun tak larat juga nak jaga isteri dia tu. Dengan nak salingkan pampers lagi, nak bagi makan semua. Sebab ayah tiri dia sendiri pun dah tua, umur pun dah lebih kurang dekat 70-an, 70 lebih dah. So dalam sebulan jugalah tuan jaga mak dia. Tapi Allah lebih sayangkan mak dia. Mak dia pun meninggal dunia. Jadi tinggallah ayah tiri dia ni sorang-sorang kat rumah tu. So tua ni ajaklah juga ayah tiri dia duduk dengan dia selepas mak dia ni meninggal. Sebab pada tua, bahayalah kalau orang tua ni duduk sorang-sorang kat rumah dia. Kalau jadi apa-apa, nanti takut tua tak sempat nak datang tolong. Tapi ayah tiri dia ni tak setuju guys. Dia cakap dia nak stay dekat rumah tu. Dia cakap lagi yang arwah isteri dia tu, yang maknya si tua ni lah, akan balik sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Jadi ayah tiri ni berkeras, dia tak nak pindah ke rumah tua. Dia nak duduk situ juga. Sebab dia yakin yang mak dia ni, mak si tua ni akan balik setiap 2 bulan. Pelik guys. So apa lagi yang si tua boleh cakap? So tua ni tak boleh nak cakap apa-apa. Dia kata ayah dia nak duduk situ, duduklah. Sebab ayah dia ni guys memang keras kepala. Memang batu besar di atas kepala aku rasa. Nak dijadikan cerita, lepas beberapa minggu mak si tuah ni meninggal, ada satu malam tu lebih kurang pukul 11 malam, tuah dengan anak beranak dia ni dah nak masuk tidur. Tiba-tiba handphone tuah ni berbunyi. Rupanya ayah tiri dia yang call. Dah malam-malam ni ayah tak tidur lagi ke? So si tuah ni dia jadi pelik sebab ayah tiri dia ni biasa pukul 8 dah masuk tidur dah. Tapi malam tu pukul 11 lebih dia call. So cepat-cepatlah tuah ni angkat call ayah dia. Bila tuah angkat call tu, ayah dia putuskan call tu pula. So tuah call balik, tapi ayah dia tak angkat. Jadi tuah dengan wife dia ni jadi makin pelik. Sebab benda ni di luar keadaan biasa dia. So si tuah ni jadi tak sedar hati. Terus je wife dia suruh si tuah ni pergi tengok-tengok, pergi jenguk ayah tiri dia tu. Takut ada perkara-perkara buruk yang berlaku pula kan. Kok ayah dia jatuh pengsan ke kan. Time tu anak-anak semua dah tidur. So nak tak nak terpaksalah tuah ni pergi seorang-seorang je naik motor ke rumah ayah tiri dia tu. So sampai je kat rumah, si tuah ni pun bagilah salam. Assalamualaikum. Ayah dia sahut daripada dalam. Waalaikumsalam. Tuah ke tu? Kejap-kejap ya, kata ayah dia ni. Tapi guys, tunggu. Lebih kurang 10 minit, tak juga ayah dia ni buka pintu. Tuah ni dah risau dah, kenapa ayah dia senyap terus. Kata kejap. Tapi buka pintu pun tak juga ni. So tuah pun ketuk pula tingkap. Dia jerit. Ayah okey ke tak tu? Ayah dia masih jawab lagi guys. Kejap. Ayah dia cakap macam tu. Diam tak diam, dah setengah jam si tuah ni tunggu kat luar rumah. Tapi pintu ni masih tak buka-buka lagi. So tuah panggil lagi. Kali ni ayah tiri dia jawab, masuklah. Ayah tak larat ni lah nak buka, kau masuk je terus. So tak tunggu lama, si tuah pun cubalah tolak pintu kayu tu. Tapi masih tak boleh buka sebab ayah dia ni kunci daripada dalam. Dia pakai kunci selak tu. Memang tak dapat nak tolak pun. Nasib baik ada jiran-jiran nampak tuah kat luar rumah tu, yang dah lama tunggu ayah tiri dia nak buka pintu. So diorang pun datanglah tanya kenapa. Tuah ni bagi tahulah yang ayah dia suruh dia masuk. Sebab dia tak larat nak bangun nak buka pintu. Masalahnya pintu ni kunci daripada dalam. So jiran-jiran dia ni pun pergilah ambil besi panjang tu, yang biasa orang guna untuk kopak kayu, untuk kopak pintu tu, untuk kopak pintu rumah ayah tiri si tuah ni. Akhirnya dapat jugalah dia buka pintu tu dan tuah pun masuk. So tuah ni pun teruslah tuju ke bilik ayah dia. Tapi pintunya berkunci pula, jadi terpaksalah pecahkan juga. Lepas dah dapat masuk tu, tuah ni memang terkejut guys bila nampak ayah tiri dia ni terjelupuk ke tepi tilam. Lengan kanan ni dekat bawah leher, muka ayah dia ni dah jadi biru macam ni lah. Ni.
Mungkin nafas dia tu masa tersangkut agaknya. Dia sebab tu muka dia dah jadi biru dah. Alhamdulillah guys, kebetulan jiran-jiran masih ada kat situ. So tuan ni teruslah minta jiran-jiran ni tolong angkat ayah tiri dia ni, dudukkan dekat atas kerusi. Tuan perasan yang mungkin ayah tiri dia ni kena stroke. Lepas dudukkan ayah dia dekat kerusi tu, ayah dia mula rasa sedar-sedar sikit. Tak lama lepas tu, alhamdulillah, ayah dia sedar juga. Terus tuan ni tanya kat ayah dia, "Ayah, dari pukul berapa ayah rasa sakit ni macam gini ni?" Ayah dia pun jawab, dalam pukul 6 tadi, ayah rasa macam tak sihat. Tu yang ayah masuk bilik awal tadi. Lepas tu ayah terjatuh. Allahu Akbar. Terkejut si tua. Macam mana boleh jatuh tu ayah? Tapi ayah dia cuma gelengkan kepala je. Ayah dia tak tahu macam mana dia boleh jatuh. Lepas tu ayah dia tanya balik kat tua, "Kenapa kamu datang malam-malam ni tua?" So tua ni pun bagi tahulah, "Lah, ayah yang call tadi pukul 11 lebih kan? Ayah call tua tapi tak bercakap apa-apa. Tua call balik tapi ayah tak menjawab. Tu yang tua risau ni. Tua datang sini nak tengok apa jadi dekat ayah. Takut juga apa-apa buruk berlaku." Ayah tua pun kata balik, "Ayah tak ada call-call pun tua." So si tua ni pun rasa pelik juga sebenarnya. Sebab masa dia masuk bilik ayah dia tu, dia nampak handphone ayah dia tu jauh letak atas meja. Sedangkan ayah dia dah terjatuh pun kat tepi tilam. Tua ni tertanya-tanya dalam hati, siapa pula yang call dia malam tadi tu? Lepas tu, tua terus call anak kandung ayah tiri dia ni, minta diorang bawakan ayah dia pergi hospital. Sebab tua tak dapat nak bawa, sebab tua ni naik motor guys, kereta dia rosak. Lepas dah selesai semua, selepas ayah dia pun dah dihantar ke hospital, tua ni masih tunggu kat rumah ayah dia, dengan jiran-jiran yang masih ada kat situ. Tua ni masih tak puas hati pasal orang yang call dia. So dia pun tunjuklah bukti yang ayah dia call dia dekat jiran-jiran dia. Pukul berapa dia call, dia bagi tahu semua kat jiran-jiran dia. Sebab dia pelik yang ayah dia kata dia tak call si tua ni. Sedangkan handphone dia pun memang jauh daripada tempat kedudukan ayah dia tu. So kalau ayah si tua ni tidak call tua, so siapa yang call dia? Kan? Betul tak? So jiran-jiran pun secara tak langsung terasa pelik dengan cerita si tua ni. Sebab jiran-jiran pun masuk sekali bilik ayah dia tu, memang nampak keadaan ayah dia tu. Ada jugalah yang jiran-jiran ni bergurau, ke arwah mak kau yang call, terpinga-pinga tua kat situ sekejap. Siapa yang call? Okey guys, aku nak cerita pasal rumah sewa si tua ni. Rumah sewa yang dia pindah ni. Masa dia pindah ni, mak dia ni masih lagi adalah, masih hidup lah. So, si tua ni cerita, sebelum dia duduk rumah sewa tu, dah 8 bulan rumah sewa tu kosong, tak ada penyewa. So memang rumah tu nampak tak turun sikit. Jadi tua kata sebelum dia bawa anak bini dia masuk, time dia cuti tu, dia pun pergilah rumah sewa tu untuk set up balik rumah tu. Dia set up plug point, siapkan rak TV, baik pulih apa yang patutlah. Macam-macam lah dia buat. Kalau boleh dia nak anak bini dia selesa lah dalam rumah tu. Dah hampir tengah hari, bila dah siap-siap kemas bagai tu, dia pun baliklah ke rumah mak dia. Masa ni diorang belum pindah lagi guys. Petang tu dia datang balik sambil bawa anak bini dia. Sampai je kat rumah tu, bila tuan masuk je kat dalam rumah tu, dia tengok kabel rak TV dia tu dah berterabur dah atas lantai. Rak TV yang dia buat tu jenis lekat kat dinding guys, yang lekat kat dinding tu. So mungkin wall plug yang dia pasang tu tak kukuh. Ni dalam fikiran otak dia ni. Padahal dia dah pasang elok-elok dah, tapi berterabur plug-plug tu atas lantai, bersepah gitu. So tua pun kemaslah balik wall plug yang jatuh tadi kat tepi tu. Katanya biar dia sambung esok je lah kemas, dia dah malas. Selang seminggu daripada kejadian tu, diorang pun pindah masuk ke rumah tu secara officially lah. Okey, dalam masa ni pun memang tua dengan isteri dia ni dah kena beberapa perkara pelik pun. Macam blender wife dia yang baru je beli berterabur, jatuh bersepah atas lantai. Padahal letak atas meja tu cantik je kan. Bukan ada tikus yang langgar ke apa ke kat rumah tu. Cecak pun susah nak jumpa. Lepas tu tiba-tiba blender tu jatuh kat atas lantai bersepai guys. Masa time tu tua dah perasan memang ada sesuatu yang tak berapa kena kat rumah sewa dia ni. Ada satu kejadian tu, tua beritahu, masa tu berlaku dah nak dekat maghrib. Masa tu isteri dia ni keluar guna motor. Tak pastilah pergi mana, yang tua dengan anak-anak dia ni kat dalam rumah. Tak lama tu diorang dengar
Kat beranda rumah dia dengar macam bunyi motor masuk. Sambil tu dia dengar macam ada bunyi macam tong yang dibaling-baling. Dalam fikiran tua ni, bini dia ni dah balik. Mungkin tengah dia nak parking motor dalam rumah tu, sambil-sambil tu dia tolak tong-tong cat kat tepi tu pakai kaki dia kan. Ini fikiran si tua ni. Yang anak-anak si tua ni dah bersorak lah dengan bunyi motor. Kononnya maknya dah balik ni. Sekali anak tua yang sulung pun jenguk lah kat luar pintu. Tak ada pula pun mama ni. Tua pun lagi pelik lah. Tadi yang dia dengar bunyi motor tu siapa pula? So dia pun tak puas hati, dia pun keluar tengok. Cek depan rumah, cek punya cek, tapi rumah memang tak ada sebiji tong pun yang bergelimpangan. So bunyi tong mana yang datangnya daripada tadi tu? So ada lagi kejadian-kejadian pelik yang berlaku. Macam bunyi orang main gayung dalam bilik air. Tua pergi tengok, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Kadang-kadang macam bunyi benda jatuh dalam bilik air. Tapi tengok rupanya berus gigi ubat gigi semua dalam lubang jamban. Allahu Akbar. Apalah gangguan yang dia dapat ni. Ceritanya ada satu masa tu, tua dengan bini dia balik kampung. Kampung diorang ni memang sama lah, dan nama pun sepupu kan. So kakak kepada isteri dia ni beritahu yang suami dia ni sejak kebelakangan ni selalu sangat jadi benda pelik dekat dia. Lepas tu selalu sangat suami dia ni pengsan dengan tiba-tiba. Ada satu hari tu, masa suami dia nak pergi kerja, suami dia ni kerja kilang proses ayam segar. Time waktu kerja dia pula kena gerak lebih kurang pukul 2-3 pagi. So suami dia ni kerja guna motor je masa tu. Masa on the way nak pergi kerja tu, tiba-tiba suami dia pengsan. Sedar-sedar, polis ambulans semua dah ada kat sebelah dia dah. So suami dia ni kenalah dihantar ke hospital. Lepas tu doktor cuma cakap yang suami dia ni mungkin tak serasi dengan kerja proses ayam tu. Mungkin tak tahan dengan sejuk. Alahan dengan aircon, tambah lagi kerja dekat bahagian-bahagian berair. Lala suami dia pun berhenti kerja. Tapi tak habis kat situ je. Walaupun suami dia dah mula berhenti kerja, tapi suami dia tetap tak berubah. Masih lagi pengsan dengan tiba-tiba. Bila bawa pergi check up, doktor cakap tak ada apa-apa. Memang pelik sikit. Lama-lama terjak juga dengan apa yang selalu mengganggu keluarga diorang ni. Kakak ipar tua ni dapat tahu yang selama ni diorang diganggu saka arwah nenek diorang sebenarnya. Arwah nenek diorang sendiri. Rupa-rupanya tak ada siapa pun yang jaga saka nenek dia tu. Tak ada siapa pun yang ambil. Tu yang saka dia ni duk mengacau keluarga nenek dia. Jadi dia kacau lah siapa-siapa yang disuka atau lemah dalam keluarga. Itulah yang akan menjadi mangsa. Lepas dah tahu isu yang sebenar tu, bini tua ni pun suruhlah tengok-tengokkan sekali rumah diorang tu. Dan daripada situlah baru tahu segala benda yang terjadi sebelum ni. Termasuklah kejadian kat rumah dia, kejadian ayah tiri dia tu. Complicated guys, cerita si tuah ni guys. Complicated. Okay, aku buat sinopsis sikit pasal cerita si tuah ni. Okay, sebenarnya apa yang berlaku dalam keluarga tuah ni, rumah sewa ke ataupun kes kejadian ayah tiri dia call dia malam-malam walaupun bukan ayah tiri dia, sebenarnya berlaku atas sebab saka nenek dia yang mengganggu guys. Bukan cerita pasal ada hantu kat situ ke atau ada benda-benda mistik ke pelik pun, tapi sebenarnya saka nenek dia guys yang mengganggu tuah dan keluarga-keluarga dia yang lain yang lemah semangat dia. Complicated guys cerita ni. Okay guys, aku tak nak cerita panjang-panjang, tak nak meleweh panjang-panjang. Sebab aku tahu aku pun dah lama tak borak dengan korang. Dah lama pun aku tak berada dalam Malam Mistik. Ni aku baru kembali balik. Kau ni aku pun pakai cap. Sebab apa aku pakai cap? Rambut aku dah panjang. Aku tak sempat potong lagi. Sebab aku tak sabar nak rekod cerita baru kat korang. Okay? Okay guys, itu je malam ni punya cerita. Sebelum aku tamatkan Malam Mistik, seperti biasa, yang belum subscribe aku ni, tolong guys, bantu aku subscribe channel aku ni. Tekan butang loceng sekali kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Okay? Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.